Okey, boleh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nanti Anas tolong rakam macam-macam mana pun rakam, dan juga saya rakam juga, tapi minggu lepas saya tak jumpa dia punya salinan tu. Cuma minggu ni minta tolong rakam lah. Okey. Cuba tolong rakam seorang dan screenshot lah gambar ke apa semua. Okey, kita tengok hari ni tajuk yang di-Pertuan Agong, ataupun dengan kata lain the practices of parliamentary. Okay. Practices parliamentary democracy and its role as a constitutional monarchy with yang di-Pertuan Agong as the head of the country. Jadi yang ni setiap kata negara yang mengamalkan perlembagaan ataupun yang mengamalkan raja berperlembagaan mesti mengamalkan ataupun mesti mempunyai agung ataupun mesti mempunyai raja yang bergila-gila dalam pentadbiran negara di peringkat eksekutif. Okay. The Federal Constitution of Malaysia divides the authority of the Federation into the legislative authority, judicial authority and executive authority. Seperti yang mana kita tahu minggu sebelum ni, dalam perlembagaan persekutuan dibahagikan kepada beberapa bentuk pentadbiran ataupun dalam bentuk pemerintahan, iaitu satu dari sudut legislative authority, iaitu perundangan, dari segi kehakiman, yang kedua judicial authority dari sudut perundangan, dan yang ketiga dari sudut eksekutif, iaitu pemerintahan ataupun eksekutif, kuasa eksekutif. Jadi raja ataupun yang di-Pertuan Agong ini mengetuai setiap ketua pemerintahan. Okey. Maknanya setiap di sebalik pemerintahan negara, kalau eksekutif mengepalai pemerintahan, iaitu di atas kepada Perdana Menteri. Kalau di bawah kehakiman, di atas ketua hakim negara. Dan jika di bawah perundangan, di atas kepada peguam negara. Setiap ketua itu diketuai oleh yang di-Pertuan Agong secara rasmi. Okey, kalau kita tengok gambar tu adalah senarai-senarainya. Cuma sebagai tugas kerja. Okey, boleh sebagai tugasan, nanti ni tolong catat sebagai tugasan kepada ni yang saya tak ni yang tak update lah, tidak update dia punya sistem raja ni. Cuma untuk tugas kerja rumah, kamu ditindaki menyambung. Menyambung siapakah lagi ketua negara lah, siapa lagi di antara sultan-sultan yang menyambung legasi pemerintahan selepas yang gambar yang ke-14 tadi. Contohnya gambar ke-14 itu Sultan Kedah almarhum. Jadi Sultan Kedah ni adalah antara yang paling hebat lah di dunia lah, sebab telah melalui proses 2 kali menjalani pemerintahan sebagai yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali pada giliran yang kelima. Okey, pada pertama sekali menjadi yang di-Pertuan Agong pada giliran yang kelima, dan sempat menjadi yang di-Pertuan Agong pada giliran yang keempat, 14, sorry. Okey, jadi bermula daripada giliran yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 tu dia jadi sekali lagi. Okey? Okey. Jadi tugas kamu adalah untuk menyenaraikan beberapa lagi yang di-Pertuan Agong selepas yang ke-14. Dan sekarang ni yang di-Pertuan Agong yang keberapa. Okey. Seterusnya
tugas juga adalah menyenaraikan secara penuh siapakah yang di Ketua Agong pertama. Siapakah yang di Ketua Agong pertama. Seterusnya. Di samping itu, di antara yang di Pertuan Agong pertama sehingga yang sekarang, yang di Pertuan Agong manakah yang masih ada? Selain daripada Sultan Mizan lah. Contohnya selain daripada Sultan Mizan, Zainal Abidin, Sultan Terengganu, yang Sultan mana ataupun Raja mana yang masih ada yang pernah menjadi Agung. Itu selain daripada tugasan. Seterusnya, itu logo dia. Yang ini yang semasa lah pada masa tu. Kalau kita tengok yang di Pertuan Agong ini mengepalai executive authority, legislative authority dan judicial authority. Di bawah executive authority ni kita ada Prime Minister, kita ada Minister Government Ministries, kita ada Government Department, dan kita ada legislative authority, kita ada Senate and House of Representative, dan kita ada citizen. Kita ada rakyat yang menyokong kuat Dewan Negara dan Dewan Rakyat di bawah peruntukan perlembagaan, iaitu di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya yang mengundi pemimpin. Seterusnya kita ada Judicial Authority, kita ada Ketua Hakim Negara. Kita ada mahkamah-mahkamah di bawahnya. Yang di Pertuan Agong ini merupakan the Supreme Head of Malaysia. Kalau sesiapa yang perasan, dia ada sebut kalau Majlis Convocation yang menjemput Agong pada masa itu, ataupun yang menjemput ataupun yang Agong sebagai Chancellor. Siapa-siapa lah universiti mana-mana yang mempunyai Chancellor dia, yang mana yang Chancellor dia dipegang oleh yang di Pertuan Agong, dia akan menyebut, dijemput the Supreme Head of Malaysia, ataupun di UIA secara umum, secara khususnya di UIA, dia menyebut bahawa Supreme Head of Malaysia itu adalah the Head of Constitutional Law, ataupun the Head of Constitutional. Bermaksud yang di Pertuan Agong itu memegang pemerintahan negara yang juga memegang kepala kepada universiti itu. Kalau di universiti kita, Sultanah sebagai the head ataupun supreme head of university ataupun chancellor university. Tapi di universiti lain ataupun universiti yang tidak bukan di bawah negeri, contohnya UM, Universiti Malaya, UKM apa semua, mesti di bawah pemerintahan yang di Pertuan Agong, macam UiTM sebagainya lah. He is elected by the Conference of Rulers for a term of 5 years or when those posts fall vacant, and must be one of the 9 rulers. Maksudnya pelantikan itu adalah mesti daripada 9 Raja Melayu yang dilantik daripada penggiliran dan juga persetujuan Raja-Raja Melayu, seperti mana 9 Raja-Raja Melayu itu bersetuju untuk melantik sesiapa sahaja di kalangan mereka. Bukan kata mesti ikut giliran-giliran yang sebelum ini. Jika sekiranya Majlis Raja-Raja Melayu bersetuju untuk menarik balik tempoh 5 tahun seperti mana yang sebelum ni berlaku pada negeri Kelantan. Kalau siapa yang ingat sejarahnya, negeri Kelantan pernah menjadi Sultan Kelantan ataupun Raja Negeri Kelantan pernah menjadi yang di Pertuan Agong selama berapa tahun sahaja. Dan pada masa itu diganti oleh Sultan mana. Jadi Sultan yang menggantikan Sultan Kelantan itu pada masa itu adalah menurut Majlis Raja-Raja Melayu ataupun Conference of Ruler for a term of 5 years. But pada masa yang sama, dia boleh nak memohon Agong meletakkan jawatan ataupun minta Agong
tarik diri daripada jawatan Ketua Agong jika berlaku apa-apa perkara yang tidak bertepatan dengan perlembagaan sekiranya, ataupun Agong itu sendiri ataupun Raja itu sendiri boleh menarik diri daripada menjadi Yang di-Pertuan Agong, seperti mana yang Sultan Kelantan yang berlaku pada Sultan Kelantan pada masa yang lepas. Okey. Akan tapi Yang di-Pertuan Agong ini mesti dipilih daripada 9 Raja Melayu sahaja. Okey, tidak termasuk negeri Pulau Pinang, tidak termasuk negeri Melaka dan juga tidak termasuk di Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi negeri-negeri selat ini tidak ada raja pada asasnya. Okey. Tidak mempunyai raja kerana negeri selat ini hanya mempunyai Yang di-Pertua. Ataupun menurut sejarah, negeri-negeri selat ini tidak raja. Mereka hanya ada Yang di-Pertua sehinggalah sekarang. Okay, walaupun pada masa dahulu, mungkin boleh melihat sejarah negeri Melaka. Kenapa? Pada masa dahulu, Melaka mempunyai seorang sultan. Melaka mempunyai raja ataupun sultan, Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa? Tapi tiba-tiba sekarang Sultan Melaka tidak ada. Yang ada Sultan Melaka itu adalah Sultan Melaka yang tak betul, yang mendakwa sahaja. Bukan Sultan Melaka